Inna a'malu bin niat. Saya satu amal pekerja bermula dengan niat. Allah sayang, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita niat nak buat baik, Allah dah kira pahala. Macam tadi kan kita cerita yang nak bangun tahajud, nak bangun malam. Kita niat ni. Kan kita niat ambil wuduk tidur, kejap lagi aku nak bangun pukul 4 pagi kan, nak bangun nak tahajud, nak bangun malam, nak ibadah. Masa tu dah kira niat dah. Ambil wuduk sebelum tidur dah niat, tu dah kira pahala dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini bagi menyambung kuliah duha bulanan. Jangan terperanjat, jangan betulkan TV. Nampak Samsul Damat golap sikit lah Ustaz. Memang sebab sekarang ni saya terlibat dengan program My House, program repair rumah asnaf. Jadi saya berkampung turut sama lah ikut. Jadi akan keluar 25 Januari. 25 Januari bermula dekat TV Al-Hijrah. Kita repair rumah asnaf sampai siap. Kesian kan, ada rumah saya ingat bengek jamban pun nampak ke orang kan, menyangkung ke nampak kan, menyangkung ke nampak kan. Jadi banyaklah banyak. Jadi pada siapa terima kasih, kitab mana yang terlupa ke apa dekat belakang ada lagi kan, siapa yang belum ada. Dan pada yang dah tertinggal bab 1, saya tak apa nak ulang lagi dah. Ya, bab 1 nanti baca sendiri, insya-Allah boleh faham, dan kalau tak faham boleh tanya ya. Hari ni kita sambung bab 2. Bab 2 iaitu menangis kerana takut kepada Allah. Ya. Menangis kerana takut kepada Allah. Jadi orang ni menangis ada banyak sebab kan? Menangis ada banyak sebab. Tapi kita nak fokus hari ni menangis kerana takut kepada Allah kerana banyak kelebihan dia. Kan Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda kan, 2 mata yang tidak akan disentuh api neraka untuk selama-lamanya, mata yang menangis kerana takut kepada Allah dan mata yang bermalam dalam rangka berjaga di jalan Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Maknanya kalau kita malam tidur, kita niat tidur ni kejap lagi nak bangun malam, itu pun mata tu walaupun nak lelap dulu tapi tak sadar, jaga-jaga pukul 7 pagi pun dilindungi oleh Allah kerana dah letak niat dah. Masjid ni tu boleh? Nak kosong boleh. Kan. Jadi makna kata kalaupun kita niat tapi tak tersadar, terlalap dengan telakung-telakung kan, tak apa, pahala dah ada, nampak betul lah niat dah kan. Tapi janganlah niat tapi dah pukul 5:30 pagi. Itu tak ada tu dah, tu memang dah nak subuh kan. Jadi mana kata itulah dia. Tu sebabnya sampaikan Saidina Abu Bakar bagi tahu akhirat nanti seramai-ramai orang yang menangis keluar air mata darah. Punya banyak air mata darah tu sampaikan kalau letak perahu berlayar. Nak tunjuk banyak nangis air mata darah menyesal pada akhirat besok. Jadi menangis akhirat so dah tak ada guna. Nak nangis sekarang. Tengah dengar tadi Ustaz Tirmizi cerita pasal akhirat, cerita pasal apa kan, nangis deh. Tengah-tengah dengar tulis nota tu nangis dia. Tu mata tu dilindungi oleh Allah Ta'ala, tak dijilat oleh api neraka, insya-Allah. Jadi orang perempuan berhentilah menangis sebab jantan. Contoh kan, payahlah nangis kerana lelaki, cukuplah kan. Menangis kerana Allah. Ya. Orang lelaki pun sama. Berhentilah menangis sebab perempuan ni. Tak ada pedah dah. Menangis kerana Allah, itu je. Kita menangis bukan sebab anak kita degil. Kita menangis kerana anak kita jauh daripada Allah pun dapat pahala. Contohlah anak kita ni melawan, bukan kita kira dia lawan kita tu, dia tak semayang tu yang kita sedih, Allah kenapalah anak aku jadi macam tu, ya Allah, doa pada Allah banyak-banyak. Macam itulah.
Kan? Anak lelaki tapi period tak berhenti, tak tahu pasal. Dia tak semayang, period dia tak berhenti, tak koring-koring, dah apa hal kan? Macam tu penyakit dia tuan-tuan. Hari ni orang yang semayang lah segan dengan orang yang tak semayang. Kita naik motor nak pergi masjid, nampak orang tu relax, kasar pendek duduk depan rumah. Kita lama jalan mana pula nak lalu. Kita macam malu lah dengan dia. Dia tak ada malu dengan kita tu. Kan? Tu tanda-tanda akhir zaman lah tu. Orang baik dosa, baik apa, dia tak rasa apa. Relax ya, kan? Macam tu. Macam hari ni, jangan lupa hari ni telah pun masuk 31 hari bulan Disember 2020. Jangan lupa berpesan pada keluarga kalau masih ada lagi zakat-zakat yang belum settle. Mesej pada dia orang, grup WhatsApp hantar, dapat pahala kalau dia bayar sebab mesej kita. Sekarang dah boleh bayar online. Dah bayar dah raya tu Ustaz, sebelum raya tu zakat petarah. Zakat fitrah tahu tu. Ini kita cerita ni zakat pendapatan dia, zakat simpanan dia, zakat omeh kan. Jangan tu. Yo, ada orang tak apa saya tak pakai Ustaz, saya simpan. Simpan lagi mahal. Sebab dia kira nilai pula. Simpanan dia. Ni wallahu alam kau nak tanya sendiri. Kau nak tanya sendiri orang besar zakat sudah kira kan. Bawa omeh yang ada tu. Ada berapa? 3 buntil omeh. 3 buntil sah banyak omeh. Tak sampai pakai tu kan. Patutlah dia jalan lambat sampai ke kuliah. Rupanya golang kaki sampai ke lutut. Sah dah kan. Contoh lah kan. Contoh kan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sesungguhnya satu nikmat buat seorang hamba bila dapat menitiskan air mata kerana takutkan Allah, kerana mengenangkan dosa yang pernah dilakukan. Itu sebenarnya nikmat. Boleh nangis tu. Sikit nangis. Tak, itu nikmat sebenarnya. Bukan semua orang boleh nangis ni. Kan ada orang tu puas sedih tapi tak nangis. Saya itu puas menahan. Sampai kat satu episod yang tengah rakam tu ada satu orang susah tu menangis saya. Nak tengok Samsul buat menangis, pastikan saksikan di TV Al-Hijrah. Ada episod sedih tuan. Bayangkanlah mak ayah itu, anak ai kono sawan, kojak kono sawan. Dia susah. Anak sulung ai kono sawan. Dah lah kono sawan. Dia bila kono sawan tu, doktor cakap kalau 4 minit tak sedar dia meninggal. Anak tu. Jadi lepas tu mak ayah sampai berdoa, ya Allah, ambillah nyawa anak kami ni dulu. Sebab apa? Anak dia tu bila tak sedar, nak bagi dia sedar tu bukan kena kejut je ni, kena beduk betul-betul. Kena pukul kuat-kuat. Dan kalau orang yang tak tahu, orang cakap seksa anak betul. Tak. Memang itu je cara doktor cakap. Bayangkan. Pernah sekali berlaku kat pasar raya. Macam mana nak buat? Sian. Dan dia kata biarlah Allah ambil nyawa dia dulu Ustaz, paling tidak kami boleh jaga dia. Kami bimbang kalau kami tak ada, tak tahu siapa nak jaga dia. Macam tu sekali lah. Tapi itulah macam-macam lah. Nanti tengoklah rancangan tu terbaik tu. My House tajuk program tu. Jadi setiap episod tu ada kisah dia. Kan? Jadi itulah dia. Jadi telah berkata Abu Lais radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah mempunyai para malaikat di langit 7 bersujud sejak Allah menciptakan mereka sampai hari kiamat. Mereka takut menderhakai Allah. Ketika hari kiamat mereka mengangkat kepala lalu berkata, Maha suci Engkau, kami telah menyembah Engkau dengan sesungguhnya. Demikian inilah yang tersebut dalam firman Allah. Mereka itu malaikat takut kepada Tuhan di atas mereka dan mereka memperbuat apa-apa disuruh. Surah An-Nahl ayat 50. Malaikat memang dia taat sujud pada Allah Ta'ala. Tapi dalam sujud-sujud tu Jibril mengigil takut sekali tu. Jibril datang jumpa Nabi kita. Takut. Kau apalah kau takut pula? Tadi aku tengok kan Allah suruh penjaga neraka dinyalakan penyalaan api neraka tu 1000 tahun, daripada merah sampai jadi putih. Dibakar lagi 1000 tahun daripada putih sampai jadi hitam. Kalau terbuka sedikit dia pintu tu, walaupun sebesar lubang jarum, hancur dunia ni. Lepas tu Jibril nangis. Lepas tu berdasarkannya kalau kita tengok kan ayat ni, malaikat ni di atas mereka akan membuat apa-apa disuruh. Dia kata, kau kan malaikat, kau tak ada dosa, kau tak apa Allah, kau takut apa hal? Nabi tanya. Ni terjemahan tau. Nabi tak burak macam tu. Ni terjemahan. Pelak cakap dengan 9 lah Nabi tu. Contohlah, kan ada yang tanya orang. Jadi, kenapa lah kau takut? Apalah kau takut? Kau malaikat, kau tak ada dosa, apa kau takut? Berjawab Jibril, alangkan malaikat Azazil dulu pun Allah Ta'ala janjikan siksaan untuk dia abadan selama-lamanya. Ini kan pula aku malaikat yang biasa-biasa. Nampak? Dia malaikat tak ada dosa, takut.
Kita ni yang datang pun nama alim boleh golak-golak, cerita pasal neraka. Nampak? Anda tak anda kan? Ilek neraka. Hehehe, golak kan? Tapi nak cerita kan itulah beza kan? Betapa tipih tipih macam mana cakap? Tirui, tak faham. Tirus. Betapa tirusnya iman kita ni sikit sangat alah kan? Iya, kita tu sebab minta jauh. Jangan cakap, oh aku tak heran pasal duit. Zap, letak sebuntil duit. Belum tentu lagi kita kuat iman kita. Aku ni tak adalah. Ini kalau setakat ujian perempuan-perempuan aku tak heran lah. Zap, datang perempuan lawa depan kita. Abang, belum tentu kita boleh kuat iman kita. Jangan main-main. Aku tak nak jawatan lah apa semua. Sekali orang jumpa kita, aku nak bagikan kau, letak kau jawatan wakil rakyat. Contohlah. Belum tentu tuan-tuan. Itu sebab saya selalu doa, jauhkanlah aku daripada ujian seperti ini ya Allah. Itu sebab bila orang heboh keluar cerita pasal da'i itu kan, ramailah orang macam ni menyebarkan cerita ni, konon macam tu macam ni, konon dialah yang paling tahu, konon dialah jadi orang yang pertama nak sebarkan benda tu. Jangan tuan-tuan. Kita tak tahu ujung pangkal, jangan terlibat. Doakan baik-baik, ya Allah kau jauhkanlah aku dan keluarga aku daripada ujian seperti ini. Sudah. Jangan, kita tak tahu ujung pangkal, jangan apa ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ketika tubuh seorang hamba bergetar kerana takut pada Allah, berguguranlah dosanya bagai dedaun jatuh dari pohonnya. Nampak? Bila mengigil takut pada Allah tu gugur dosa. Dapat tak baik macam tu? Contohlah orang nak bagi rasuah, nah ambil RM5,000. Kan tadi salah satu dosa ni sebut tadi, termasuklah rasuahnya lah apa Ustaz Tirmizi sebut tadi. Nah RM1,000, kita dalam hati, ya Allah. Tak tahulah takut orang nampak ke takut Allah tahu. Lepas tu kita setting balik. Oh ya Allah Maha mengetahui, Allah tahu ni, Allah nampak ni, benda ni salah ni. Tuan-tuan, dia ada confuse. Saya dulu jadi pengarah undang. Adalah orang yang bukan Islam ni datang. Saya tak nak sebutlah bangsa mana. Tuan-tuan tahulah bangsa apa yang Goma datang hulu duit ni. Tuan-tuan tahulah. Takkan tak boleh settle bah. Ni kita kawan-kawan mah. Ayat dia. Tahu dah bangsa apa kan? Macam tu ayat dia. Dia ayat dia kan. Kita kawan-kawan mah. Dia kata ayat kan. Ni dia nak ulur tau. Dia nak ulur. Payah fikir. Cuba fikir. Satu je soalan yang kita kena tanya. Kalaulah aku tak ada pada kedudukan itu, rasa-rasa dia hulur tak? Macam tu ya. Tu sebab saya pesan dekat semua staff-staff saya kata, jangan sebab dek sebiji buah limau kau sanggup menggadaikan maruah kita tu, dan juga sampai akan sanggup berdosa pada Allah. Pai tepi jalan tu beli sekotak pun baru berapa ringgit ya. Tak laku, berlambak tunggu orang beli je. Kenapa nak minta free lagi benda yang memang kita boleh beli? Berapa? Tak payahlah kau nak makan mana lah limau tu kan. Tak payahlah tunggu orang bagi, tuan-tuan, belilah sendiri. Makan sampai buntang makan. Kan? Tak payah nak tunggu orang bagi. Kalau betul dia kata dia baik dengan kita, memang dia ikhlas, tak payah tunggu kita. Semua orang dekat kawasan kampung-kampung, taman perumahan, semua dia bagi. Itu tak apa. Insya-Allah dia fikir orang tertentu ada kepentingan baru bagi. Itu dia sewanai-wanai. Kan? Oh siap nak belanja makan, siap nak ajak keluar. Takkan keluar makan pun tak boleh. Tak boleh kalau mendatangkan fitnah. Baik apa? Ini datang ni jumpa mesti projek ni. Contoh kan? Ini datang mesti minta projek. Itu sebab dulu saya letakkan syarat, sebab bawah saya dulu ada 80 orang penguatkuasa. Mana orang yang nak datang jumpa saya, nak bincang apa-apa ya, masuk. Siapa yang sambut dekat kaunter tu, dia akan masuk dalam bilik tu sekali. Dia dengar perbincangan saya. Jadi dia pun nak ngulu pun dia pandang loh. Ada seorang lagi. Macam tu. Macam tu ya, kita kena buat macam tu. Kan? Kena jaga. Kan? Iya tuan-tuan. Kadang-kadang kalau tengok duit tu arwah abah saya dulu, dia nak masukkan duit untuk saya dulu masa belajar kat UiTM dulu. Kan? Saya biasalah kalau saya telefon, bah. Assalamualaikum, bah. Salam. Bah, duit dah koring lah, bah. Saya kata. Abah saya menjawab, duit basah macam mana lah. Saya kata, tu salah abah dia tu. Abah saya ni memang kelakar. Abah ni betul-betul lah. Yalah. Kejap lagi abah masuk kan. Lepas tu dia masuk duit. Dia ceritakan balik. Bila dia masuk duit tu dekat dalam bank tu, dia pergi ke belakang ke tempat parking motosikal dia. Abang saya naik motor ya. Sampai tu arwah abah saya badan dia besar. Kalau saya tengok badan Ustaz Tirmizi tu tinggal kat arwah abah dia tu. Sama tu. Betul arwah abah saya macam tu lah. Comel-comel macam tu lah. Macam Ustaz Tirmizi tu kan. Comel-comel lebih kurang macam tu lah kan.
Jadi ada seorang lelaki ni, dia kena kerja tau. Dia kena kerja, dia lari, dia langgar arwah abah saya. Terjatuh dah. Dengan sebuah satu beg, terlepas satu beg. Lepas tu dia lari tinggalkan beg tu, yang seorang yang tengah kerja tu langsung capai beg tu. Memang ternampak beg tu bila jatuh terbuka, nampak penuh duit dalam tu. Jadi dia ni Cino, kadang sebut Cino lagi. Dia ni dia langsung tanya, "Pakcik, kita bagi dua," dia kata tu. Dia cakap dengan arwah abah saya, "Kita bagi dua." Abah saya cakap, "Abah, tak apalah, kau nak ambil, kau ambil lah." Abah saya start motor balik. Mak saya punya marah lah. Betul ni, cerita betul ni. Mak saya cakap, "Kenapa abang tak ambil?" Satu jawapan arwah abah saya, "Kalau aku ambil, apa nak jadi dengan kau dengan anak-anak?" Itu jawapan dia. Macam tu jawapan saya. Bila fikir mendalam betul lah kan. Arwah abah saya tengah kelakar-kelakar tu, dia jawab sekotul lah. Kalau aku ambil duit tu, apa nak jadi dengan kau dengan anak-anak? Itu ya. Kena ingatlah, duit yang tak berkat ni tak pernah cukup. Tak pernah cukup. Nabi dah pesan, cari rezeki yang halal, sesungguhnya halal itu cukup buat kamu. Kan? Itu dia. Jaga elok. Ya. Kemudian diceritakan, ada lelaki jatuh hati pada seorang wanita. Ketika wanita tu keluar untuk satu keperluannya, maka pergilah lelaki itu bersamanya sampai di kampung yang sunyi. Ketika orang-orang sudah tidur, lelaki itu menyampaikan maksud hatinya. Maksudnya dia nak mengajak perempuan ambil bondo tak elok. Si wanita itu pun menyahut, "Lihatlah apakah orang-orang yang sudah tidur semuanya." Dengan demikian lelaki itu mengira bahawa perempuan tengok, "Kau pergi tengok orang semua dah tidur ke belum? Sebelum nak on ni," kata. Dia ajaklah on tak on, dia kata kan. Kan, nak faham ke tidak ni? Dia mengajak buat benda tak elok, faham tak apa benda tak elok ni? Lelaki perempuan kalau dah berdua lah buat apa? Nama main congkak nama. Faham tak? Jadi dia tanya, nak main congkak ke tidak? Ada lah yang garu kepala, dah pula main congkak pula. Siapa yang tak faham tu tolong terangkan. Jadi dia kata nak main congkak kan tak? Lepas tu perempuan tu kata, "Kau pergi tengok dulu orang dah tidur ke belum?" Jadi dia ingat perempuan ni suruh tengok line clear ke tidak. Kan orang nampak ke tidak ni, makna ni memang dia setuju lah ni. Lepas tu dia pun pergi round. Dia kata setelah jelas semua tidur, dia pun kata benar semua orang telah tidur. Maka perempuan tu bertanya, wanita tu bertanya, "Bagaimana pendapatmu dengan Allah? Apakah saat ini dia juga tidur?" Wah, terkejut dengan soalan macam tu. Nampak tak? Lelaki tersebut menjawab, "Sesungguhnya Allah tidak pernah tidur." Wanita tu lalu berkata lagi, "Sesungguhnya zat yang tidak pernah tidur akan melihat kita meskipun manusia sedang tidur lelap dan tidak melihat kita. Oleh kerananya lah dia lebih berhak kita takuti." Dengan segera lelaki itu meninggalkan perempuan itu kerana dia takut pada Allah. Dia pulang ke rumahnya dan bertaubat. Setelah dia meninggal dunia, ada seseorang bermimpi bertemu dengannya, lalu ditanya, "Apakah yang dilakukan oleh Allah kepadamu?" Lelaki itu menjawab, "Allah telah mengampuniku kerana ketakutanku dan meninggalkan dosa itu." Makna sayang Allah kat kita. Inna a'malu bin niat. Saya satu amal pekerjaan bermula dengan niat. Allah sayang, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita niat nak buat baik, Allah dah kira pahala. Macam tadi kan kita cerita orang nak bangun tahajud, nak bangun malam. Kita niat ni kan, kita niat ambil wuduk, tidur, kejap lagi aku nak bangun pukul 4 pagi kan, nak bangun, nak tahajud, nak bangun malam, nak ibadah. Masa tu dah kira niat dah. Ambil wuduk sebelum tidur dah niat, tu dah kira pahala dah. Baring tu pun pahala dah, sebab kejap lagi nak bangun. Tak sadar, tapi pahala Allah kira. Tapi kalau buat jahat, selagi tak buat, Allah tak kira dosa lagi tu. Baru berniat, aku ingat besok aku nak konorkan dia ni. Besok aku nak kejurkan dia ni. Besok aku nak sebarkan cerita pasal dia ni. Besok aku nak buat itu, nak buat ini. Selagi tak buat, walau jahat mana sekalipun, aku nak bunuh dia, aku nak tikam dia. Contoh, selagi tak buat, Allah tak kira itu sebagai dosa. Nampak tak? Mengumpat, aku niat nak mengumpat, tak ada dah, dia tahu sampai, dia tak ada niat mengumpat, dia tahu cakap ya. Tak sangka betul Samsul debat tu kan tinggi gitu. Contoh dia mengumpat tanpa dia sadar tadi kan. Ambil gambar gelap Samsul debat ni cerita kan. Dalam TV nampak tua, dekat luar muda pula. Tu satu. Tu seorang lagi. Kan.
Tapi tak apalah, saya maafkan dah tu supaya kita settle besok senang macam tu kan. Jadi makna kata itulah kita tanyalah balik. Dengan tanya makna dia menangis, dia bertaubat, maka dia Allah Taala mengampuni dosanya kerana ketakutannya dan meninggalkan dosa itu. Jadi cuba kita tanya diri kita, pernah tak kita menangis kerana Allah? Cuba tanya balik, pernah tak? Menangis sebab gembira, menangis sebab sedih, tetapi sayang sekali kita dah nangis tapi lupa ingat ke Allah. Kan? Kadang kita menangis hilang duit. Dan kita bukan menangis, Allahu Akbar, dah lah duit tu aku niatkan nak bagi dekat Ustaz Tarmizi ni untuk ni nak buat masjid. Contohlah kan. Allahu Akbar, ya Allah bantulah hamba-Mu ni Allah. Jadi ingat Allah balik itu. Hilanglah 500, baru cadang nak beli kain baru je. Nak beli tampah baju raya. Sekarang dah start orang beli dah lupa diri dia. Tahun lepas tampah baju lawa-lawa sudah PKP. Tak sadar lagi tu. Kan? Tak sadar lagi. Kena ingat banyak-banyak ya. Menangis ni sebenarnya jangan malu. Menangis ni fitrah, tu sebabnya kena bangun malam. Bangun malam duduk seorang fikir. Kan 7 golongan. 7 golongan yang mendapat naungan arasy Allah, yang mana tak ada naungan selainnya akhirat besok. 7 golongan. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah pada Allah. Yang ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid, terpaut pada rumah Allah. Keempat, orang yang bercinta, berkasih sayang, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Dia bersuami itu kerana Allah, dia beristeri kerana Allah. Sayang suami, isteri, sayang anak, semua kerana Allah. Sayang sahabat-sahabat dekat ni, kat pondok muallim ni semua kerana Allah. Sayang sahabat lama tak nampak dah, mana Puan Haji yang duduk kat tu, dia dah meninggal. Ya Allah, patutlah dah tak ada orang kat tiang tu. Contoh, jangan takut pula duduk kat tiang. Ni contoh, bukan sebab dia tiang dah, ni contoh ya. Jadi mana kata Hindu, mana dia kerana Allah, sebab dia dapat duduk dalam majlis ilmu taman syurga dengan dia. Kadang boleh bincang-bincang pula dengan dia. Kan? Tu dia. Kemudian yang kelima, orang yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan kaya tapi ditolaknya kerana Allah. Bukan makna perempuan buruk dan miskin boleh. Kalau dah kaya dan lawa pun dia tolak, yang buruk lagi tak selera. Macam tu lah akhirnya. Kan? Jadi tu yang kelima, makna dia tolak sebab takut dia kerana Allah. Yang keenam, orang yang bersedekah, memberi sehinggakan tangan kanan dia bagi, tangan kiri tak tahu. Maknanya merahsiakan sumbangannya. Bukan makna kudung lah. Kan dipotong lah tangan kiri biarkan kiri tu tak tahu je kan. Tak ada, maksud itu tangan kanan tu kita bagi tu dengan niat tak nak orang tahu. Tuan-tuan jangan lupa yang kisah yang orang bina masjid dekat Seremban Umar Masjid Bana Baru Senayan tu. Hamba Allah SWT tu dah pesan jangan cerita dengan sama-sama. Tapi sebab benda baik ni akhirnya tersebar juga, orang ramai tahu. Nampak tak? Bagus dia. Bayangkan tanah yang 6.5 juta. Pembinaan masjid 100 juta. Bayangkan. Dia wakaf untuk diri dia. Siap buat petak lubang kubur untuk dia. Kalau aku mati besok situ tanam. Dia pesan dengan AJK masjid. Kita pengusik khairat kematian pun tak booking lubang kubur. Nah, bukan. Dah betul lah. Bukan cakap orang termasuk yang bercakap ni kan. Jangan kira-kira kan, bukan tahu kan. Jadi dia kan Nabi dah pesan orang paling cerdik adalah orang yang sadar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Dan juga yang terakhir sekali, yang ketujuh tu dia, orang yang duduk bersendirian tapi basah matanya, air matanya kerana mengenang dosanya kepada Allah. Tu sebab kena bangun malam. Kena paksa kat nangis-nangis, ya Allah banyak dosa aku ya Allah. Bangun malam paling senang sekali. Dia kita tak bangun malam tu ada yang mengotok pintu kita suruh bangun. Tak bukan tak ada orang. So tahajud tu. Percaya polong pocong apa. Mana sanggup tak ada kau. Sanggup ni main handphone tu nak rakam siapa yang ngotok tu gelap-gelap tu. Apa bangang dengan kojo kan. Baik kau bangun malam semayang, minta dengan Allah Taala banyak. Daripada kecil hantar ajar anak cucu takut ke hantu. Hantu, terbalik Tuhan. Hantu, han.
Contoh kan. Sekarang ni nak cakap ajar anak cucu kita takut ke Allah, bukan takut ke hantu. Hantu tak ada. Yang ada pelakon yang tak ada kerja berlakon jadi hantu. Tengok jadi hantu tapi takut lah tu. Allahu Akbar. Jangan pergi dapur. Momok. Dia cakap dengan cucu. Apa you budak tu takut? Dia terbayang pun tidak. Bayangkan budak tu takut ke hantu dengan tahap tak tahu macam mana rupa hantu tu. Betul tak? Patut macam tu lah. Kita tak tahu Allah tu macam mana tapi tahu Allah ada. Takut ke Allah. Kan lagi bagus. Baik tak? Cerita hantu kau ajak macam-macam. Tengok cerita munafik dua kan. Nampak? Memanyik hantu tu. Terperanyat tengok Maya Karin memanyik pokok kelapa. Saya pun dapat tawaran berlakon cerita tu. Saya tolak. Sebab watak tak sesuai. Dia tawar saya watak hantu cola buluh tu. Tak ada. Tak ada lagu kau yang mandai. Marahlah Samsul. Tapi itu dia. Kan? Jangan. Kita kena ajar anak kita takut pedol. Takut. Menangis takut nangis. Sebab kena bangun malam. Tak dapat sehari sekali. Seminggu sekali. Tapek seminggu sekali. Sebulan sekali. Tapek sebulan sekali, setahun sekali. Setahun sekali tapek. 2020 tak ada sekali pun merah. Tak apalah. Awal tahun baru, bangun malam. Senang. Sebab tengah lalap tu, boom, bunyi merocun. Bangun. Malam ni gila betul ni. Toruk pada Cina. Bayangkanlah. Cina raya orang Melayu yang kudung tangan. Dah raya Melayu, tentu dia yang kudung tangan. Heran betul. Kan semua dia otter, merocun tu dia otter macam polik betul perangai. Kan? Cina tu lah dia bakar akak pintu. Tap sampai habis. Bopam dah diam. Rupa yang sampai ke langit tu orang Melayu yang bakar. La ilaha illallah betul. Kan? Bangun malam. Kau tak dapat setahun sekali, 10 tahun sekali. Tak yang boleh 10 tahun sekali. Seumur hidup sekali. Seumur hidup sekali pun tak dapat. Cari tali, gantung diri. Mampus lagi baik. Tak nak guna hidup lah. Payah hawana. Kan? Bangun malam. Dia sebenarnya bangun malam. Macam Ustaz Ahmad Tagu kita. Ustaz Ahmad Rizam begitu kan. Tidak bangun malam duduk. Allah. Ya Allah. Ingat Allah. Allah banyak dosa aku ya Allah. Ingat-ingat balik Allah. Semalam pergi pernah mu'alim. Banyak betul. Berbakul aku kutuk Samsul Debat ya Allah. Contoh. Kan? Kadang kita tak perasan tu. Kita duduk ni kan. Banyak dosa baik ni. Dalam duduk-duduk tu tengok. Apalah orang tu baju yang sama dengan minggu lepas. Tengok tu. Sabut itu. Kawan tu pun tak perasan baju tu sama. Dia dah banyak baju ni dah pakai. Baju ni dah basuh. Baju ni pakai. Dia pun pakai. Kebetulan asal datang pondok mu'alim itu baju dia pakai. Dia pun tak perasan. Bercakap tu. Kau tengok. Tu baju minggu lepas tu. Nampak? Dia pada awal tahun. Salah tak? Salah. Mengumpet cakap benda yang kalau orang tu dengar barangkali dia kocik hati. Ribah. Tu kita akan sampai tajuk tu. Kan? Allah banyak dosa aku mengumpet ya Allah. Aduh. Hai. Kan? Peter datanglah seorang lagi. Aku ni mulut je jahat, hati baik. Tak ada mana tu. Ingat ya. Apa yang keluar daripada mulut kita, itulah hati kita. Kan? Datang jumpa Ustaz. Sihat Ustaz? Terkejut saya tadi. Haji seorang tanya saya, Ustaz kita nak panggil Isra Mi'raj boleh? Ada Isra Mi'raj dah ke? Usah copek masa berlalu. Dah nak Isra Mi'raj balik. Ya Allah. Kan? Tiba-tiba ayat yang paling mahal kan tak saya kata? Ayat yang paling mahal orang kita tiba-tiba. Lah tiba-tiba dah habis 2020. Tiba-tiba nak puasa balik. Tiba-tiba nak raya balik. Dia kalau banyak kali cakap tiba-tiba tu makna nak mati tu kan. Iya betul sebab memang capek masa berlalu. Masa kecil dulu lambatnya lah nak buka puasa. Masuk sekolah menengah, ya Allah cepat buka puasa tapi lambatnya nak raya. Nampak? Dah dewasa, lambatnya nak tunggu raya. Tapi dah tua, kejap-kejap raya. Kejap-kejap puasa. Dia nak mula fikir ni. Dah ada orang tanya siapa nak masuk korban. Lah, dah baik pengumuman nak masuk korban. Betul tak kan? Kat suruh orang masjid Masing-masing dah naik dah notis siapa nak join korban. Bagi nama capek. Unta berapa? Yang seekor tu tak baby. Tiap-tiap tahun. Lidah aku punya. Tak apa dia gamal lidah unta tu. Marah tu. Macam-macam lah kan. Jadi tanya balik diri kita kan. Pernah tak sepanjang hayat kita ni
Pernah tak kita menangis? Tapi kalau kita susah menangis, ada kemungkinan hati kita kurang bersih. Saya tak nak sebut kotor, kurang bersih. Ya, kurang bersih. Maka perlulah kita bersihkan dengan zikrullah, mengenang bondo-bondo yang kita dah buat. Ya. Nah, dalam satu kisah, di dalam golongan Bani Israel ada seorang lelaki abid yang menanggung keluarganya yang ramai. Abid ni ahli ibadah, dia tanggung ahli keluarga ramai. Kan? Tiba-tiba dia ditimpa kecelakaan yang menyulitkan dia mencari pendapatannya sehingga dia tidak mampu berbuat apa-apa. Dia memerintahkan isterinya agar mencari sesuatu untuk menanggung keluarganya. Yang perempuan tu datanglah ke rumah seorang kaya untuk minta bantuan. Boleh tak kau tolong aku? Tolonglah bantu. Kan? Boleh dengan satu syarat. Dia kata, tapi serahkan dirimu untukku barang sebentar. Makna so bagi tubuh dia dekat orang kaya tu. Dia kata. Jadi perempuan tu kata apa? Yang perempuan tu tak dapat dah, ngeleng ni, dia pun balik. Sampai ke rumah, dengarlah bunyi suara anak-anak. Anak-anak pun sebut, ibu, kami akan mati kelaparan, berilah kami makanan. Orang perempuan ni dia tak paling, dia tak boleh tahan anak lah. Anak tak ada duit sanggup bagi, keluar duit pencen semua habis bagi ke anak. Mak, tolonglah mak, projek tak ada ni, mak anak buat ni, duit tak ada, buat modal hazab. Tukar nama tanah bagi ke anak biar cagar ke bank. Tu yang berlaku yang ke Kajang tu, yang saya pergi tu dekat pusat jagaan orang tua-tua tu, tukar nama dihalau mak tu. Wah, hajar punya anak. Saya ingat dalam drama pukul 7 yang berlaku benda tu. Rupa dalam realiti kehidupan memang ada. Tukar nama anak dia tu. Anak dengan menantu halau dia keluar dari rumah tu. Ya kan? Aduh, tergamak tu. Tapi drama aku 7 sekarang apa? Cinta sekali lagi. Macam itulah tajuk ni. Saya tak tengok. Yalah tak tengok. Tapi betul. Yang seorang tu lagi pula, mak seminggu je Alung hantar. Seminggu nanti Alung hantar ambil balik Kata. Seminggu ambil balik Kalau siapa tengok itu e-counter netizen, ada yang satu sempena hari warga emas buat dekat rumah pusat jagaan. Kat situ lah. Lepas seminggu tak ambil, 2 minggu tak ambil. Lepas tu mak dia hari-hari kemas barang, anak nak jemput hari ni, anak nak jemput hari ni. Lepas tu pusat jagaan telefon, nombor telefon, alamat semua tipu. Jadi mak pun tak tahu anak duduk mana. Tergamak buat tu. Yang paling terkejut saya, ada satu pakcik tu keluar daripada bilik air, keluar ke wheelchair. Terlak senyum, Assalamualaikum, sihat. Dia tegur saya. Bersih muka bersih lebih kurang macam Jumaat apa nak maklim ni lah, lebih kurang macam tu lah. Macam tu lah, nampak macam top cahaya, nampak kan, macam tu lah, lebih kurang macam tu lah. Bersih. Lepas tu bila dia keluar, dia terus pergi ke surau tu, dia duduk sah pertama, macam ni dia duduk. Penjaga tu tempat tu, yang jaga tempat tu, in charge tempat tu cakap dengan saya, tak tahu tak apa kes ni dengan orang tua tu. Kenapa pula? Nampak elok Dia tu bekas imam besar dekat satu daerah kat Melaka. Imam besar kena letak situ, bayang tu. Saya tak tergamak, saya tak nak tahu cerita, saya cakap. Tayanglah saya tahu. Jangan. Itulah sebab kita ni mak ayah semua saya pesan. Kan? Duit macam mana pun memang takkan cukup. Tapi cakap dengan anak kita, abah mak kau ni dah ponik dah, bersusah makin. Mak boleh tolong sikit boleh lah, tapi nak menghabis untuk kau tak pek dah, cakap tu. Sebab mak pun nak kerja ya. Ni belanja datang sini apa, ingat apa? Kono ya, share kongsi kereta. Manyang lolap dalam kereta, kongsi minyak tak ada. Kan? Nak ya kongsi. Wah, dia ni asyik tumpang kita tapi tak bayar duit minyak. Wih, contoh kan. Nak belanja duit pun tak nak. Lepas tu kan duduk makan dengan kawan dengan dia, sambil nak beli buku, nak bayar duit wakaf untuk kita, saham kita. Itu, jadi anak tak payah nak kocik hati. Mak ayah dulu daripada kocik susah sendiri. Kau belajarlah susah sikit, sakat tolong sikit boleh lah tu yang ada tu. Saya ustaz, saya tak payah fikir dah, ada satu pakcik tu. Saya duit dalam KDSP saya ada 500,000, tak payah fikir. Alhamdulillah saya relax ustaz, kata. Cakap dia. 2 minggu lepas dia pencen, pegang senapang depan bank. Yang dijaga deh.
Kau khabar itu tak payah fikir. Habis Ustaz, anak-anaknya, anak buatnya, anak kahwin pun pakai duit saya. Astagfirullahalazim. Jawab, kau nak menikah, kau yang gata kan, yang mana kau pakai duit kau. Padan nak sadap kau yang habis dan. Apa hal? Macam tu cakap tu. Nah, saya perlahankan sikit. Kau yang sedap. Kau yang seronok. Kau yang kahwin. Yang habis duit aku. Macam itulah. Kalau tak faham tadi laju benar tu. Saya perlahankan sikit biar dapat tangkap anak-anak ni. Saya ceramah untuk sempena persaraan tu. Saya pesan, boleh tolong anak tapi berpada-pada. Kita penat ya bercuti. Bercuti. Apa daripada mak bercuti, buat apa dah tua bercuti. Bercuti ni pun pahala. Sunnah Nabi, pergi tengok tempat orang. Belajar tempat orang. Baru tahu pergi Sweden payah nak semayang apa. Baru tahu sekarang lagi susah. Pergi mana pun kena jolok hidung. Swab test. Pergi Sabah Sarawak pun macam pengalan. Macam pengait lah, pengait pokok tu. Macam tu lah batang buluh yang kita jolok mangga. Macam tu lah. Rasa macam tu lah panjang nak jolok lubang hidung tu. Keluar daripada pusat tu dah basah sebelah lubang hidung ni. Takut kan? Jadi pakai mask. Yang seorang ni pakai helmet nampak tak apa. Keselamatan punya hal. Keselamatan punya hal. Iya, payahlah Ustaz, lomeh lah Ustaz pakai ni. Carilah yang kurang lomeh. Ada satu tu saya dapat hari tu, dekat Janda Baik, dia minta saya promote lah. Ya koci je ni tutupnya. Dalam tu ada kipas gila tu. Betul, wallahi ni bukan bohong ni nah. Ada satu dia letak, dia macam yang oksigennya kan tu. Kita tekan, dia pakai bateri lah, charge. Oh, beralun bulu hidung gila tu. Iya. Tuan-tuan, cari tuan. Mahal kat lah. Tapi elok macam tu selesai lah berangin. Kalau tidak kan berapa lu? Kau jangan buka lah. Pasal balik kan? Ya. Gali tuan-tuan. Macam-macam teknologi dibuat. Tak lama so. Jangan terkejut orang lelaki. Orang perempuan dah ada telekong stick Khadijah. Besok kain plekat ada aircon. You know what I mean? Allahu Akbar. Kau nampak kain kawan tu macam mana tu aircon tu kan? Kita golak-golak ni teknologi mana kita tahu kan? Bayanglah atas tak perlu ada bawah ni sibuk kan? Itulah ya. Dan tadi cerita ya kan? Jadi mana cerita tu tadi perempuan ni tadi bila dongak anak tadi cerita dia anak sampai ke kain aircon gila betul. Anak tadi tolonglah ibu, kalau ibu tak bagi kami makan kami akan mati kelaparan ibu. Jadi dia tak sampai hati, pergi dia balik ke rumah orang tua. Rumah orang kaya tu. Dia pun cakap, dia kata boleh tak aku nak minta bantuan. Dia kata, lepas tu kata aku ni keluarga aku dah susah, anak aku lapar. Jadi orang kaya tu bertanya, apakah engkau bersetuju dengan permintaan aku tadi? Dia geram tengok bini orang ni. Dia pun jawab. Dia tak jawab lah, dia angguk. Perempuan itu mengangguk. Namun bila masuk ke dalam bilik, lelaki itu baru nak pegang, belum musik lagi, baru ngelotar tubuh badan dia, seolah-olah seluruh anggota badan nak terlepeh, nak tertanggal-tanggal lah tangan kaki itu, dia punya menggigil, teruk menggigil lah. Jadi dia pun tanya, apa cer? Bukan. Tu apa cer tu bahasa saya tu. Dia pun tanya, mengapa engkau sedemikian? Kenapa engkau melakukan demikian, menggigil macam ni sangat? Maka perempuan itu menjawab, sebenarnya aku takut kepada Allah. Dia kata. Bila dia sebut macam tu, tersentak orang kaya tu. Kemudian orang kaya tu kata, engkau telah takut kepada Allah bersama dengan kefakiranmu, maka semestinya lah aku lebih takut daripada engkau. Makna cerita dia tengah susah, terdosak. Orang terdosak sanggup buat apa saja. Sanggup masa tu boleh teringat takut ke Allah lagi. Kalau kau yang miskin, yang fakir, boleh takut pada Allah, ini kan pula aku yang kaya patut lagi takut pada Allah. Macam itulah maksudnya. Kan? Macam itulah kira tuan-tuan. Tu makna kalau nampak orang miskin sedekah RM10, takkan kita yang kaya bagi RM10. Macam itulah. Manyang wakaf tulis RM10 dengan satu biji. Mempertahankan RM1 dengan RM10. Okay, Ustaz, hari ni saya bagi RM1,000. Zap, sign. Tak pun kalau berani. Ustaz, ni cek ni kosong. Ustaz tulislah berapa nak. Dalam bank memang tinggal RM1,000 lah.
Itu yang dia berani bagi cek kosong macam tu. Amboi, dia punya cerita, dia punya garang kan main ni. Tapi ustaz jangan lebih sibuk tu. Dalam bank dia sibuk je tu kan. Tak apalah kan. Makna sorah macam tu. Ya. Jadi mana kata kalau engkau yang miskin takut nikah pula aku, maka segeralah dia menghentikan keinginannya terhadap perempuan itu. Diberikannya apa yang diminta oleh perempuan itu, dan perempuan itu pulang membawa nikmat yang melimpah sehingga keluarganya menjadi senang. Lelaki kaya yang takut tadi bila terperanjat tadi, dia bagi perempuan dibawa balik sampaikan berubah hidup dia. Bayangkan. Nampak Dia bagi makna bukan sikit, disebabkan kesedaran daripada Allah tu. Dia bagi sikit. Macam kisah yang seorang tu, dia terlupa mana pai penyukat gandum dia. Penyukat gandum dia mana pai pun tak tahu. Penyukat orang Arab dulu, dia sukat gandum tu pakai ada satu alat lah. Tak tahulah mana pai. Dia cakap dengan hamba dia. Dia ada hamba pekerja dia lah. Lepas tu dia pun semayang. Habis semayang dia kata, aku dah tahu dah kau pergi minta kat orang ni. Dia yang pegang penyukat gandum tu. Macam mana tuan boleh ingat? Kata. Dia kata, aku teringat waktu tengah semayang tadi. Maka kata hamba dia, sesungguhnya tuan, sesungguhnya kau semayang bukan mencari Allah. Rupanya kau semayang mencari penyukat gandum. Terperanjat dia kata hamba dia tu, langsung dimerdekakan hambanya tu. Nampak tak? Makna berani menegur benda-benda macam tu. Nampak tu sebab kena cakap ya. Boleh cakap. Tu sebab dulu saya pernah ada satu dewan yang besar betul tu, saya cakap yang dulu, yang dewan yang besar tu lah. Kan ada orang tengok gambar saya dulu yang pakai baju merah dulu. Kan? Saya cakap lah, kau nak ambil, tak nak ambil sudah. Kan? Tak dengar tu yang kalah tu, bayar tu kan. Macam tu tuan, mudah-mudahan insaf lah tuan-tuan. Kan? Ingat, satu je saya pesan. Saya tak ada cerita politik tau. Tapi saya pesan satu je. Kalau orang Islam tak boleh jaga Islam dengan baik, tuan-tuan jangan haraplah bukan Islam akan jaga Islam lagi baik pada orang Islam jaga. Macam tu lah, fikirlah sendiri, kata Nabil. Macam tu kan. Jadi makna kata, lepas pada tu, kan, dia bagi perempuan tu balik bawa nikmat melimpah ke keluarganya senang. Kemudian Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa AS. Wahai Musa, katakan kepada Fulan bin Fulan, makna orang kaya tu tadi, kau cakap ke dia, aku telah mengampuni dosanya. Lalu Nabi Musa AS datang pada orang kaya tu lalu bertanya, barangkali engkau telah berbuat satu kebaikan antara engkau dengan Allah. Lalu orang kaya itu menceritakan apa yang telah berlaku, dan Nabi Musa AS berkata, sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Demikianlah yang tersebut dalam kitab Majma'ul Lataif. Makna Allah Ta'ala tidak ampun dengan dosa dia, bersih dosa dia. Nampak nak? Sebab dia meninggalkan dosa sebab takut pada Allah. Walaupun ada orang kena ingatkan, kau tak semayang dah pukul berapa? Ya Allah, ya betul lah dah ambil. Dia tak sengaja. Capek-capek ambil wuduk semayang. Dia tidak sengaja. Kan? Jadi makna dengan takut tu bukan sengaja, maknanya Allah Ta'ala letak kita kedudukan yang istimewa, mudah-mudahan. Kan? Jadi tanya balik, kan? Tangisan paling istimewa dalam hati kita adalah tangisan orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Air mata yang tumpah bukan sia-sia, kan? Didik diri kita menangis kerana Allah. Buat apa pun kerana Allah. Ini tak, ni kenapa ni? Kenapa kau jual sini? Kerja kerajaan deh. Asal nak kerja kerajaan? Terjamin. Asal nak terjamin nak? Boleh baik loan. Apalah baik loan nak jamin nak? Yalah, interest rendah. La ilaha illallah. Kenapa nak kerja jadi pegawai kerajaan ni? Kerana Allah. Kalau tidak saya, siapa lagi? Humma ayat, kan? Allah dah pilih saya, mudah-mudahan saya dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik mungkin. Ini bukan tugas yang mudah, ini tugas yang borek. Tu cakap hari pertama. InsyaAllah, tu cakap hari pertama tu tuan. Masuk seminggu dah minum dekat kedai. Itu salah tu kan. Itulah, jaga-jagalah kan. Amanah ni borek kan tuan. Itu sebabnya manusia yang saya sebut tadi, Sayyidina Abu Bakar kata, ramai nanti. Bila manusia dikumpulkan di pada mahsyar, semua buat ada kadang gusar, takut, nanti saat ada yang menyesal, menangis, itu yang sampai beronang-onang dalam air mata darah ada tu. Kan? Jaga. Jadi cubalah kita lahirkan rasa gerun hati kita ke Allah Ta'ala ni, supaya kita ni dapat keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mengelakkan kita daripada buat dosa. Kan? Dirawikan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Baginda bersabda, sesungguhnya Allah telah berkata, aku tidak mengumpulkan pada hamba-Ku dua ketakutan dan dua keamanan. Barang siapa takut kepadaku di dunia, maka akan aku amankan dia di akhirat. Dan barang siapa berasa aman dariku di dunia, aku takutkan dia di akhirat. Makna kat dunia ni kena rasa berjaga-jaga. Contohlah kan, macam bab zakat simpanan. Kan, zakat simpanan. Tengok negeri lah macam mana kira-kira. Kalau simpanan ni kita tak boleh kira satu bank je. Tabung haji ASB lah, ada duit dalam bank lah. Kira total berapa. Kalau di Negeri Sembilan, kalau 18,000 ke atas, dah kena zakat dah. Contoh kan. Contoh. Kemudian dapat tahu tabung haji dah bayar. Contoh lah kan, contoh contoh simpanan kita dalam tabung haji katalah ada 14,000. Tak cukup 18,000. Ni katalah kalau dia punya kiraan hisap dia 18,000 ya. Dekat dalam duit bank lain ada lagi 5,000. Kan? Ada lagi 5,000. So jadi makna kata yang tadi yang 14,000 dah zakat, tabung haji dah bayar zakat. Kita difahamkan dah bayar zakat. Tapi 5 tu lagi 5,000 ni kena zakat ke tidak? Soalannya. Kena zakat ke tidak? Ada orang cakap tak, dia dapat 5,000 je tak sampai apa. Tak, dia kena campur juga dengan yang 14,000 tu tadi. Campur jadi 19,000. Jadi kalau ikut secara teknikal, tabung haji tadi dah bayar zakat kita, jadi kita bayarlah 5,000 saja. Tapi orang yang tadi takut pada Allah, dia berhati-hati. Dia bayar je zakat 19,000 tu. Sebab tak apalah aku bayarlah bagi sonang hati. Dia kata aku takut, dia kata. Dia sendiri berhati-hati. Dia ambil langkah berjaga-jaga. Aku dengar, main dengar kan. Walaupun dah baca statement tu macam tak yakin ke, tak apalah bayarlah 19,000. Tak apa. Lebih tu jadi sedekah. Masalah tu dah. Kan? Contohlah. Mana berhati-hati. Macam kita semayang kan. Kita semayang. Semayang maghrib 7 rakaat. Bangsa pelupa. Berapa kali asal tadi dah tahiyat dah. Dia dah terlupa tahiyat maghrib tu dengan asar tadi. Dia dah bercampur. Jadi orang yang berhati-hati takut pada Allah, dia akan naik, dia akan pilih yang sedikit. Dia tak ada dah agak tak, dia takut dia akan ambil yang kurang. Rakaat pertama ke kedua, Dia tahu ambil itu pertama, anggap je lah yang pertama sebab biar ada berlebih, jangan berkurang. Ingat tak kisah yang besan jumpa besan, dah lama tak jumpa besan. Lama betul tak jumpa kawasan. Itulah tu. Sehat kau? Alhamdulillah. Macam mana kau? Macam ni lah. Tu tua sakit lutut. Kau nampak elok lutut kau. Dia minum susu kambing sama susu bat. Contoh. Ni bukan promote ni nak contoh. Lepas itu dah urut. Lepas itu tiba-tiba azan maghrib. Allahu Akbar. Jomlah kita semayang jemaah sesama. Tak apalah kau semayang lalu. Dan wuduk tak ambil lagi. Kau semayang lu. Kau sekejap lagi dia join. Dia pun semayang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Dia semayang. Sampailah dia dah rukuk, kawan ni tak keluar dari bilik air. Dah sujud. Dia bangun balik. Allahu Akbar. Rakaat kedua. Barulah dia sampai. Dia siap usik baru kawan. Tap. Allahu Akbar. Ikut. Makna dia masuk rakaat kedua. Sampai rakaat ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun tegur. Kau pula kau tak apa satu rakaat kau tak bangun lagi? Dia kata. Tu aku malas sembahyang dengan kau tu. Satu rakaat pun nak kira kau. Gila betul dia cakap macam tu kan biasanya. Bukan aku kira, Allah Ta'ala kira. Dia main lebih kurang ya. Tapi tuan-tuan kita golak-golak tapi ramai yang tak tahu. Ada orang dia masuk semayang dia ikut habis ya. Bentung aku dah tinggal bagi salam dia join. Bagi salam dia pun bagi salam. Kan? Kau dah belajar. Kan? Kau dah belajar tu. Ya? Ya kan? Jadi makna tu cerita ya. Janganlah tanya siapa dia ustaz, tak payahlah tanya macam itulah kan. Kan? Jadi makna kalau kita takut ke Allah dekat dunia, maka Allah akan takut, Allah Ta'ala akan amankan kita di akhirat. Takut Allah di akhirat, takut kita senang hati, aman dengan Allah kat dunia, Allah takut dengan kita di akhirat.
Allah berfirman, maka janganlah kau takut pada manusia dan takutlah kepadaku. Surah Al-Ma'idah ayat 44. Dalam ayat lain, janganlah kau takut pada mereka dan takutlah kepadaku. Surah Ali Imran ayat 175. Pernah satu ketika Umar bin Khattab jatuh pengsan terdengar ayat Quran dibaca. Pernah satu ketika dia mengambil sepotong kayu sambil berkata, sekiranya aku menjadi kayu, tidaklah aku menjadi seperti ini. Dan sekiranya ibuku tidak melahirkanku. Dia fikir sebagai manusia ni ada dosa. Baik kalau aku jadi kayu ni kan elok. Menangis dia mengenang tu. Nampak Ya, memang ada dosa. Siapa main angkat tangan? Alhamdulillah Ustaz, setakat 2020 tak ada dosa dia cakap. Dia bulan 1 pun mikir Ustaz tak ada dosa dah. Dia cakap macam tu pun berdosa, belagak kan. Tak ada, semua mesti ada dosa kan. Kemudian beliau menangis tesak-esak, air matanya mengalir membasahi pipinya sehingga pada mukanya ada 2 garis hitam bekas air mata. Sehingga Rasulullah SAW pernah mengatakan, api neraka tidak akan menjilat orang yang pernah menangis kena takut pada Allah sehingga air susu kembali ke buah dada. Seolah-olah macam dia tu baru dilahirkan bersih bila diampunkan dosanya. Kan? Tersebut dalam kitab Raqaiqul Akhbar, pada kiamat seorang hamba akan dipanggil. Oleh kerana amalan buruknya lebih banyak, maka diperintahkan dia masuk ke neraka. Kemudian selai rambut di pipinya berkata, ya Tuhanku, utusanmu Muhammad pernah bersabda, barang siapa takut pada Allah, maka Allah mengharamkan mati itu dalam neraka, dan sesungguhnya aku telah menangis kena takut kepada engkau. Lalu Allah mengampuni dan menyelamatkannya pada api neraka berkat selai rambut. Dia menangis itu mungkin kono kek rambut tu. Rambut tu saksi. Dia pernah menangis kerana-Mu ya Allah. Macam tu. Tapi malam kan kau tidur, kau bangun malam menangis, tak payahlah ditadah rambut tu. Ni makna nak cerita gambaran saja tu. Nangis itu semua jadi saksi. Air mata tu pun jadi saksi. Cakap dia, aku pernah mengalir kat mata dia tu ya Allah. Kan? Dia ingat kat kau ya Allah. Macam tu. Jadi mana kata tak jadi masuk neraka tu, masuk syurga berkat selai rambut. Tersebut pula dalam kitab Bidayatul Hidayah, manakala kiamat didatangkan api bergemuruh hingga menggetarkan hati setiap umat. Kuat betul api tu. Bunyi tu gamat macam bingit telinga sampai pekak lah. Kan? Ketika mendekatinya gemuruh semakin keras. Bayangan bunyi bingit terdengar jaraknya dari perjalanan 500 tahun perjalanan dah terdengar. Makna kalau dokek tu kira bukan terdengar dah, kira mati. Masalahnya akhirat tu nanti mati tu sendiri dimatikan. Setiap orang sehingga para nabi berkata, nafsi nafsi, sendiri-sendiri. Kemudian keluarlah api bagaikan gunung. Umat Muhammad berusaha menolaknya sambil berkata, Nabi cakap apa? Demi orang-orang yang bersalat, demi orang-orang yang siddiq, demi orang-orang yang khusyuk, dan demi orang-orang berpuasa. Kembalilah kau wahai api. Nabi halau api tu. Tapi api tu tetap datang. Makin lama makin okey. Tak ada makin halau makin datang. Makin halau makin datang. Maka Jibril AS berkata, sesungguhnya api hendak membakar umat Muhammad. Lalu ia datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan membawa segelas air. Jibril kata, kau ambil lah gelas air ni. Tak tahulah ada tangkai ke tak ada tangkai, tak tahulah tuan-tuan. Tapi ceritanya dia bagi segelas air. Kau ambil lah segelas air. Bukannya satu hos, bukannya satu gallon, bukan satu apa. Segelas air. Kau ambil segelas air ni. Kau ambil air ni, percikkanlah ia kepada api tu. Percik bukan kata siram. Maka Nabi ambil, Nabi percikkan ke api itu, dan seketika api itu menjadi padam. Lalu Nabi bertanya, air apakah ini yang kau bagi ke aku ni wahai Jibril? Jibril AS berkata, itulah air mata umatmu yang menangis kerana takut kepada Allah. Dan sekarang aku diperintahkan untuk memberikan air itu kepadamu supaya engkau memercikkan api ini sehingga padam dengan izin Allah. Nampak tak kelebihan air mata umat Muhammad ni? Jadi tak usah membazir, memenangis sebab selipar hilang. Tuan-tuan, saya ceramah ke Perak hari tu, ke satu masjid tu, selipar hilang. Selipar penceramah hilang je fikir. Kan? Tak nak apa tu dah. Nak macam mana kan? Ayalah, baru balik lah tu. Kan? Ujian. Saya pergi Makkah, saya pernah cerita kan. Pergi Makkah, Madinah. Pergi Makkah, masuk Masjidil Haram. Mak saya bagi bunjut selipar, masuk. Tak hilang ni dah. Aku muda lagi. Mak bagi bunjut tu siap reben kuning. Takkan hilang lah. Letak dekat rak tu ada nombor tulisan Arab. Aku boleh baca lah tulisan Arab ni. Tak ada hal ni. Dalam hati tak cakap. Dalam hati. Muda ni. Pintu mana pun aku ingat lah. Balik tu dengan rak-rak hilang. Bukan selipar tau. Mana poi rak tu. Karak tu kan ada tayar kan. Mana poi rak tu. Padan muka kau. Cakap lagi. Kan? Ayo jam tu ya. Bukan. Apa ni dah nak nangis apa? Tak payahlah. Jalan. Ramai orang jalan kaki ayam. Ada orang daripada hotel tak ada selipar.
Betul tak? Jalan. Rupanya halal kat luar tu. Ada pula selipar tak bertuntut. Kan ada kan yang dilungguk tu kan. Pakai lagi lawa lah selipar lambat tu daripada selipar kita yang hilang tadi. Macam tu lah kan. Jadi tuan-tuan, menangis tuan-tuan ya. Menangis kerana Allah. Rasulullah SAW sering kali berdoa, Ya Allah. Ni doa Nabi. Ya Allah, berikanlah aku rezeki dua mata yang menangis kerana takut kepada Engkau sebelum air mata ini habis. Air mata ini habis bila? Mati. Jadi minta lah biar kita boleh menangis. Senang nangis. Donga ni pun nangis. Yang malang karang nangis. Ni nak menangis kena tunggu pukul 7. Tengok ramah. Mana nyampah betul lah. Ni bangang betul Mak Leha ni. Marah ni Mak Leha tu lah. Menangis tengok drama. Tengok drama Korea menangis tu. La ilaha illallah, sah tu. Bukan orang sini lah, orang tempat lain. Orang saya dah cek dah, orang pun yang datang pun orang alim tak. Dia menangis tengok forum perdana dia. Tapi tak tahu lah menangis sedih, menangis tolak, tak tahulah kan. Kan? Diceritakan daripada Muhammad bin Munzir, manakala menangis bila mengusapkan air mata ke muka dan janggutnya sambil berkata, telah aku dengar bahawa api tidak akan menjilat muka yang basah oleh air mata. Maka sebagian orang mukmin takut akan siksaan Allah serta menahan dirinya daripada nafsu dan syahwat. Allah Ta'ala berfirman, maka barang siapa yang derhaka dan mengutamakan hidup di dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat diamnya. Adapun orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan menahan dirinya daripada hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat diamnya. Surah An-Nazi'at ayat 37 hingga 41. Maka barang siapa ingin selamat dari azab Allah, mendapat pahala dan rahmatnya, hendaklah dia sabar atas kesulitan dunia, taat kepada Allah serta menjauhi maksiat. Dalam kitab Zahari Riyad dirawikan daripada Nabi SAW, sesungguhnya baginda bersabda ketika telah masuk ahli syurga. Ni cerita ni kena dengar. Masuk ahli syurga, disambut oleh para malaikat dengan segala kebaikan dan kenikmatan. Dipersilakan mereka di singgah sana, berpermaidani indah, disajikan mereka segala rupa makanan dan minuman yang lazat. Oleh itu mereka menjadi kehairanan. Kemudian Allah berfirman, wahai hamba-Ku, mengapa engkau hairan? Ini bukan tempat untuk merasa heran. Syurga ni bukan tempat heran. Hui, lawa. Hui, bini aku muda. Hui. Tak ada nak heran-heran. Allah Ta'ala beritahu, jangan nak heran-heran. Janji untuk kami telah tiba waktunya. Kemudian Allah berfirman pada malaikat, bukalah tabir daripada muka mereka. Allah suruh buka tabir. Malaikat kata, wahai Tuhanku, bagaimana dapat melihat engkau sedangkan mereka itu derhaka? Malaikat pula beritahu ke Allah. Allah jawab, bukakan tabir, sesungguhnya mereka telah berzikir, bersujud dan menangis di dunia kerana ingin berjumpa denganku. Allah suruh buka tuan-tuan. Biar dapat tengok, menghadap Allah Ta'ala betul-betul. Bila buka tabir, bila dapat melihat, dengan segera mereka bersujud. Maka pada ketika itu Allah berfirman, angkatlah kepalamu, ini bukan tempat beramal, melainkan tempat keramat kemuliaan. Kemudian mereka nampak Allah tanpa kaifiah. Dia berkata kepada mereka, salam sejahtera bagi engkau wahai hamba-hambaku, aku redha kepadamu, apakah engkau telah redha kepadaku? Maka mereka menjawab, bagaimana kami tidak rela wahai Tuhan kami? Engkau telah memberi kami sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, bahkan belum pernah terlintas dalam hati manusia. Inilah yang dimaksudkan oleh firman Allah. Allah rela kepada mereka dan mereka pun rela kepadanya. Surah Al-Bayyinah ayat yang ke-8. Dan firman Allah berbunyi, salamun qaulan mir rabbir rahim. Dan ucapan selamat perkataan dari Tuhan yang pengasih. Surah Yasin ayat 58. Makna syurga ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tak dapat bayang kat mata dah, kat telinga pun tak pernah dengar benda tu, tak terlintas kat hati. Walaupun kita bayar Steven Spielberg, producer filem terbaik dunia, dia takkan boleh gambarkan how is the condition of paradise. Macam orang putih. Kau takkan dapat gambarkan syurga itu hebat dan macam mana. Ya, itu adalah ciptaan Allah Ta'ala. Jadi takutlah pada Allah. Tu ada satu doktor tu, dia dengan bangga diri dia kata, aku doktor pakar. Lahir anak dia ada 11 jari. Sebelah 5, sebelah 6. Tumbuh macam pelakon Hindustan tu. Siapa nama? Syahrukh nak dah. Syahrukh yang dia kena. Ada seorang tu, tak apalah. Jadi sudahnya bapak dia kata, aku pakai bedah yang hebat, doktor yang hebat. Dia buat operation, dia buang jari satu. Tengok sekarang anak aku dah normal. Dia lupa tu kuasa Allah.
Lahir anak yang kedua 9 jari. Sebelah 5, sebelah 4. Kau tambahlah, sambunglah jari yang kau buang main, tengok boleh jadi normal ke tidak? Tak boleh, tuan. Kan macam mana complicated duduk dekat dalam tu dengan uret-uret macam dawai yang complicated, tak ada siapa boleh tiru, kan? Tak ada siapa, ya. Jadi itulah dia, takutlah pada Allah, ingat pesan tu. Kan barang siapa yang takut pada Allah di dunia, Allah Ta'ala akan amankan dia di akhirat. Tapi siapa yang aman di dunia, Allah akan takutkan dia di akhirat nanti. Kan? Jadi itu sebab yang tadi saya tengok orang sini tak apa mentakutkan Allah betul tu, sebab tadi keluar duit bertakabur keluar duit bagi ke Ustaz Tamizi ni. Sedekah lah tuan-tuan. Selagi boleh bagi. Ni nanti masuk dalam syurga kan. Bukan syurga, masuk kubur. Masuk kubur, apalah lapang kubur aku ni. Tapi tak adalah lapang benar, selesa lah sikit. Apalah selesa lah ni. Rupa yang dia bagi RM5 itu. RM5 dah caninya selesa. Sebab ikhlas. Kalau aku tahu aku bagi semua duit aku. Tapi dah terlambat. Jadi selagi boleh bagi. Ya. Tadi siapa yang dah bagi second round. Ustaz Tamizi tengah standby tu. Kat belakang. Bagi ya. Ya. Kalau beranilah. Kalau berani bagi cek kosong. Ataupun ni Ustaz ni kad ATM ni dia punya nombor PIN. Ustaz cucuklah berapa nak? Masuk dalam tabung ni. Oh mak. Rupa kad dah tak pakai dah. Wang asam betul kan. Bagi elok. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasa itu saja pada hari ini. Terima kasih banyak. InsyaAllah siapa yang belum beli kitab lagi, nak beli boleh beli. Siapa takut teringatkan kawan dia boleh belikan. Sementara ada sikit lagi kat belakang tu. Ya. Sampaikan macam ni kepet tayar nak bawa banyak buku. Kan? Saja kita print besar.